Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Hari ini kita teruskan lagi dengan pembelajaran pada hari ini. Dengan tajuk Islam Agama Fitrah, bidang akidah iaitu bab yang pertama dalam bidang akidah. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 70 sehingga muka surat 74. Anak-anak akan dapat yang pertama dapat menyatakan Islam sebagai agama fitrah. Yang kedua, anak-anak akan dapat menerangkan hanya Islam agama yang benar dan sesuai dengan fitrah manusia. Yang ketiga, anak-anak dapat membaca dalil nakli dan akli bahawa Islam agama fitrah dan diredai Allah. Dan akhir sekali, anak-anak dapat menerangkan 5 ciri-ciri Islam sebagai agama fitrah. Kita lihat maksud Islam agama fitrah. Islam sesuai dengan fitrah beragama. Manusia yang ingin menyembah dan berdoa kepada Allah. Setiap bayi yang baru lahir berada dalam keadaan fitrah iaitu mengakui kebenaran tauhid. Tetapi proses pembesaran menyebabkan mereka berubah kepada agama lain. Kita lihat bayi ni, bayi yang baru lahir adalah fitrah. Semua bayi yang baru lahir adalah Muslim. Dan bergantung kepada ibu bapa untuk mencorakkan bayi tersebut untuk menjadi Islam, Nasrani atau Majusi. Jadi anak-anak kita patut bersyukur kerana telah dilahirkan sebagai seorang Muslim. Baiklah, seterusnya. Keperluan beragama. Kenapa kita perlu beragama anak-anak? Kerana apabila manusia dalam kesusahan pasti akan segera mencari Tuhan. Lihat saja kisah Qarun. Qarun yang sombong dan mengatakan dirinya adalah Tuhan, yang mengatakan dirinya kaya dan tidak memerlukan Tuhan. Tetapi sebaik sahaja Allah murka, Allah menenggelamkan Qarun. Jadi di sini ternyata sehebat manusia sekalipun, pasti dia akan segera mencari Tuhan. Yang kedua pula, ada banyak bukti sejarah menunjukkan rumah ibadat pasti dibina di seluruh dunia. Di seluruh dunia ada banyak peninggalan sejarah yang menunjukkan bahawa ini adalah rumah ibadat. Contohnya, gambar yang saya beri ini adalah Hagia Sophia. Dia dibina pada 300 Hijrah. Asalnya, dia adalah gereja. Minta maaf, 346 Masihi. Dan akhirnya setelah kerajaan Turki Uthmaniyah berjaya menakluk Turki, jadi gereja ini menjadi masjid sehingga ke hari ini. Jadi ini menunjukkan sejak dahulu sudah ada rumah ibadat. Bila ada rumah ibadat, pasti kita tahu manusia hidup bertuhan. Allah Tuhan sebenar. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mencipta seluruh makhluk dan mentadbir seluruh alam. Jadi mustahil sekiranya agama yang menyembah semangat, yang menyembah pokok, yang menyembah berhala itu adalah Tuhan kerana benda itu dicipta oleh manusia. Jadi mustahil itu adalah agama yang benar. Hanya Islam agama yang benar dan sesuai dengan fitrah. Anak-anak, Allah menetapkan peraturan dan batasan tertentu sebagai panduan untuk dipatuhi. Setiap perkara dalam hidup ni perlu ada peraturan. Kita tidak boleh langgar. Namun Allah tetap memberi jalan keluar untuk membenarkan kehendak fitrah manusia disalurkan dengan cara yang baik. Contoh, Allah melarang berzina untuk menjaga nasab keturunan supaya setiap anak dibin atau dibintikan dengan nama bapa yang sebenar. Jadi tetapi Allah membenarkan perkahwinan kerana naluri manusia ingin berpasang pasangan. Yang kedua, Allah melarang riba untuk menghindarkan penindasan. Apa dia riba? Riba bermaksud memberi hutang pada orang tetapi orang itu perlu membayar dengan harga yang tinggi.
Jadi, dia memberi keistimewaan kepada orang kaya. Contohnya, orang kaya beri orang miskin hutang sebanyak 1,000. Dan orang miskin tu kena bayar balik sebanyak 1,100. Jadi 100 tu adalah riba. Kerana Allah menghindarkan penindasan. Jadi takut ada penindasan antara orang kaya dan miskin. Tetapi Allah membenarkan pinjaman, gadaian dan jual beli. Yang ketiga, Allah melarang minum arak untuk menjaga akal. Sebagaimana yang kita tahu, orang minum arak boleh bercerai, boleh menyebabkan kemalangan. Tetapi Allah membenarkan minuman yang berkhasiat. Di antara banyak minuman yang ada di dunia, kenapa kita boleh pilih arak? Yang keempat, Allah melarang judi, rasuah dan mencuri. Tetapi Allah mewajibkan zakat dan menggalakkan sedekah dan infak. Jadi, di sini ada perkara yang manusia tidak boleh langgar. Kerana ada sebab di sebaliknya. Tetapi Allah beri jalan untuk manusia menyalurkan fitrah tersebut ke jalan yang baik. Baiklah anak-anak, kita lihat apakah dalil nakli Islam agama fitrah. Kita baca sama-sama ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Surah Ar-Rum ayat 30. Maksudnya, maka hadapkanlah dirimu ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama Allah yang menciptakan manusia dalam keadaan bersedia secara semula jadi untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang betul, lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ini adalah dalil nakli. Dalil nakli bermaksud bukti yang kita dapat daripada ayat Al-Quran atau hadis. Seterusnya, apakah dalil nakli Islam agama yang benar dan diredai Allah? Di dalam surah Al-Ma'idah, Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Surah Al-Ma'idah ayat 3. Yang bermaksud, pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah mencukupkan nikmatku kepadamu dan aku telah redha Islam itu sebagai agama kamu. Jadi, ini menunjukkan Islam adalah agama yang benar dan diredai Allah. Seterusnya anak-anak. Okey. Di sini anak-anak perlu ingat ada 5 ciri. Okey, ada 5 ciri Islam agama fitrah. Untuk memudahkan anak-anak, saya buat akronim SURAW supaya anak-anak boleh ingat apakah kelima-lima Islam agama fitrah. Tetapi anak-anak kenalah ingat apakah SURAW. S, dia merujuk kepada syumuliyah. Syumuliyah bermaksud lengkap. Maksudnya, agama yang lengkap dan memenuhi semua keperluan hidup manusia. Seperti mana yang kita tahu, di dalam Al-Quran termaktub semua perkara daripada perkahwinan, kesihatan, cara beribadat. Jika tidak ada dalam Al-Quran, ditambahkan dengan hadis Nabi. Jadi, menunjukkan Islam adalah agama yang lengkap. Termaktub kehidupan kita sebagai seorang Islam dan dengan masyarakat. Yang kedua, U merujuk kepada ukhrawiyah. Ukhrawiyah ataupun akhirat. Bermaksud, Islam bukan sahaja mementingkan kesejahteraan jasmani, malah menjamin kesejahteraan rohani untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Untuk yang kita tahu, kehidupan kita di dunia bukan sahaja habis di dunia. Jadi, yang perlu kita fikirkan adalah kehidupan kita di akhirat. Bekalan kita di dunia, kita beramal untuk bekalan kita di akhirat. Jadi, ukhrawiyah bermaksud Islam mementingkan kesejahteraan jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Yang ketiga, R, merujuk kepada Rabbaniyah, ketuhanan. Agama yang bersumberkan wahyu Allah, iaitu daripada Al-Quran dan hadis. Peraturan dalam Islam tidak berpandukan manusia, ciptaan manusia, kerana peraturan dia bersumberkan Al-Quran dan hadis, tidak direka-reka oleh manusia. Rabbaniyah, Rabb, Tuhan. Yang keempat, A, alamiyah, sejagat. Agama yang sesuai diamalkan oleh semua bangsa dan budaya. Dia untuk pengetahuan anak-anak, sebagaimana kita tahu, bukan sahaja orang Melayu sahaja adalah Islam. Malah semua bangsa di dunia ini memilih Islam kerana ia sesuai diamalkan oleh semua bangsa dan budaya. Dan akhir sekali, W, waqi'iyah, yang bermaksud realistik. Agama yang sesuai diamalkan di semua tempat dan sepanjang zaman. Maksudnya, Islam diamalkan bukan sahaja di zaman Nabi Muhammad, tetapi sehinggalah zaman sekarang. Sesuai diamalkan dari dulu zaman Nabi sehinggalah ke hari ini dan sehinggalah masa akan datang. Baiklah anak-anak, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.